Ya betul. Okay. So sekarang ni apa yang terjadi ialah ada dua bahagian. Satu dipanggil sebagai marginal private benefit. Okay. Itu adalah kesan kebaikan, benefit daripada externalities tu, positive externalities tu. Kedua adalah social. Maksudnya socialnya untuk semua yang terlibat, third party, semua yang tak ada yang tak ada langsung berkaitan dengan transaksi ni pun dah terlibat sekali. So sebab tu graf tu naik daripada marginal private benefit kepada social, marginal social benefit. Betul ya Naya? Ya. Ya. So dia beranjak ke atas. So dekat situ akan terhasil satu lorekan. Tengok next tu. Lagi. Yang ni. Ini adalah yang terlorek itu adalah jumlah benefit yang diperolehi oleh social. Betul Aina? Social benefit. Marginal social benefit. So awak kena faham marginal dengan private. Marginal dengan private. Private tak masuk campur third party. Social dah termasuk third party. So lorekan tu yang kat tengah kawasan tu adalah benefit yang diperolehi oleh marginal social benefit. Okay, itu dia punya ni. Jadi dia kata tadi salah satu cara untuk menyelesaikan externalities ni dia guna subsidi, tapi yang tu nanti masa group yang seterusnya dia akan terangkan tentang tu macam mana nak selesaikan. Okay, thank you Aina. Itu positif tadi negatif ni, yang next ni sama juga konsep dia. Negatif externalities ialah kesan yang kita perolehi yang kita langsung tidak menggunakan benda langsung terkaitan, langsung tak terlibat, tetapi kita terkena kesan sekali sebagai third party. Okay, jadi next kawan kita ni akan terangkan. Okay, silakan. Okay, next is negative consumption externalities. Maksudnya it occurs when consume a good causes a harmful effect to a third party. However, the consumption externalities are generated and received in consumption. For example, consuming loud music late at night keeps your neighbors awake, or consuming cigarettes causes passive making to others in vicinity. Kat sini kalau contoh kita buka lagu kuat-kuat, dia akan mengganggu jiran sebelah sebab dia terlalu kuat. Lepas tu kalau kita hisap rokok, dia akan orang yang ketiga tu dia akan terkesan sebab menghidu asap rokok tu. So it will lead to a situation where the consumption of social benefit is less than the private benefit. Next. This is an example of negative consumption externalities, which are the particulates from vehicle pollution, household waste, noise pollution from neighbors, litter from tourists, air pollution from smokers, impact of addiction on families, traffic congestion, and the spillover cost from rising levels of obesity. Kat sini, next is social cost and social benefit. There are difference between private and social cost, which is private is a cost that faced by the producer or consumer directly involved in a transaction. And social is a total cost to a society which includes both private and external costs. So when the externalities exist, it creates a divergence between private and social costs of production and the private and social benefits of consumption. Social cost is equal to the private cost plus to external cost. So when the negative production externalities exist, social costs exceed to the private cost, which leads to the overproduction and market failure if producers do not take into account the externalities. Next. This is a graph negative externality in consumption. On the Q1, we got output
in a free market. But at this output, the social marginal cost is greater than the social marginal benefit. So, as we can see, the red triangle is the area of the debt welfare loss. The debt welfare loss ni is a loss of economic efficiency in terms of utility for consumer or produce such that the optimal or allocative efficient is not achieved. Maksudnya, it can be stated that loss of total welfare or the surplus due the reasons like subsidies, price ceiling and externalities. So the social efficiency occurs at a lower output, which is Q2 minus 2, where social marginal benefit equal to social marginal cost. Next. Okay, sebelum tu. Saya nak tanya yang dekat dengan, okay, apa perbezaan utama antara positif dengan negatif, Irish? Perbezaan. Yang tadi yang kawan nak terangkan, yang positif tadi dengan yang negatif. Aina, kau ni reverse. Cakap je, tak apa. Negatif, dia punya debt welfare tu belah. Yang paling utama, yang maksud dia perbezaan besar, maksud dia dekat mana dia, apa yang berubah, perbezaan yang besar. Loss dia dekat bawah. Apa ya? Kedudukan equilibrium quantity Q1 dengan Q2 tu berubah, and marginal social cost meningkat. Macam mana kalau positif? Kalau positif, MPV dengan MC ada graf untuk MPV dengan MCB, tapi kat sini MCB tak ada, tapi yang ada adalah MPC dengan MSC. Okey, maksud dia yang berubah adalah MPC. MPC yang berubah? MSC. Marginal social cost. MSC yang berubah? Okey, maksud dia untuk kos bahagian kos itu yang berubah. Sebab dia kalau macam benefit bentuk dia macam demand kan. Kalau yang kos dia supply kan. Okey, so yang berubah apa ni? Supplier. Supply. Macam mana ni? Perbezaan positif dengan negatif. Okey, Aina, tengok dulu awak punya ni. Awak punya. Okey, apa yang berubah? Nampak tak beza dia? Nampak? Takkan tak? Dia punya MPC welfare loss dia tu. Itu bukan perubahan besar. Yang tu bukan perubahan besar. Yang paling utama apa dia? MPC. Marginal social cost is higher than marginal private cost. Okey, kalau dekat negatif? Marginal social cost lagi meningkat, lagi banyak daripada marginal private cost. Kalau dekat positif sepatutnya jumlah dia sama, equal dia. Okey, tengok balik negatif. Okey. Awak tengok dekat ni, dekat apa ni, dekat kalau perasan saya masih tak dapat jawapan yang saya nak. Sekiranya positif, yang beranjak hanyalah
private benefit, maksudnya bahagian benefit. Kos tak ada, kos yang berubah. Kos langsung tidak berubah, tetapi dekat negatif yang berubah hanyalah kos. Rasa tak? Ya, Dalam. Maksudnya dekat positif yang berubah adalah graf curve untuk benefit. Dia beranjak ke kanan kan, betul? Betul. Kos dia kekal ada satu kelok je, betul tak? Satu curve sahaja. Tapi Betul. untuk negatif, kos tu yang berubah, betul tak? Betul. Ke kiri ke kanan? ke kiri. Ke kiri. Ke kiri, betul? Ya. Ke kiri ke... Sekarang kita tengok ni. Ke kiri ke kanan? Kanan. Kanan? Kiri, betul lah ke kiri. Dia akan ke kiri. Tetapi apa jadi pada benefit? Tak ada langsung kan perubahan? Tak ada. Tak ada. Itulah perbezaan utama. Okey? Dia itu sebab awak kena tengok nanti soalan dia nak benefit ke, dia nak cost, apa yang berubah? Dia nak positif ke, negative externalities. Kalau awal-awal lagi awak dah tak boleh nak bezakan, dia negatif ke positif, macam mana kita nak jawab soalan? Yang lain-lain tak penting. Tapi awak kena kenal pasti dulu, itu kan negatif. Okey, madam. Saya ulang lagi, kalau positif, externalities, yang berubah hanyalah graf untuk benefit. Curve benefit. Tapi bila dah externalities, yang berubah adalah cost kan? Itu yang utama. Benefit langsung tak kacau. Dia tak berubah gimana-mana. Cost yang berubah untuk negatif. So itu yang paling utama. Awak kena tahu perbezaan antara positif dengan negatif. Okay? Okay, next. madam. Habiskan. Habiskan? So, next is nine. Sebelah. Lagi. Sini. Alright. So next is negative externality and market failure. So dekat diagram P1 dengan Q1 is a free market optimum, which is a private optimum where the marginal private cost of consumption is equated to the marginal private benefit. Then there are negative externality when the marginal social cost curve lies above the marginal private cost curve because have external cost. External cost tu yang dekat yang tiga segi bahagian kanan antara marginal social cost and marginal private cost. Cuba tunjuk dengan cursor awak. Kat mana yang tiga, triangle tu, segitiga tu. Yang mana satu? Yang macam nak tunjuk ni? Tunjuk pakai arrow tu. Kat mana yang... Yang arrow tu lah. Yang arrow tu yang dekat situ tu. Saya tak pakai ni kok. Tunjuk. Kat mana atas segitiga tu? Yang lagi satu. Yang itu kan? Yang itu. Tu yang dia goyang-goyang kat situ. Itulah triangle. Between two curve, the vertical line, there is external cost associated with the producing output Q1. If the market does not take into account the externalities, this can lead the market failure. External cost tu yang dekat tempat segitiga tadi, tapi yang bahagian titik merah tu. Yang itu. Okay. So segitiga yang tengah tunjuk dengan guna arrow tu, itu adalah external cost. Maksud dia cost yang terpaksa ditanggung oleh third party. Saya bagi contoh rumah saya duduk bersebelahan dengan kilang. Okay, ada satu kilang. Saya langsung tak kerja dekat kilang tu. Saya tak dapat gaji pun daripada kilang tu. Saya kerja tempat lain. Saya langsung tak ada kaitan. Tak terlibat pun dengan kilang tu. Tetapi disebabkan kilang tu bersebelahan rumah saya kotor dengan habuk.
So sebarang kos yang saya terpaksa keluarkan untuk bersihkan rumah saya, itulah external cost. Kos yang ditanggung oleh society. Betul ke? Betul. Okay. So yang kawan buat tunjuk tu, yang ada arrow tu, triangle tu, itulah yang dipanggil external cost yang terpaksa ditanggung oleh third party yang langsung tak ada kaitan dengan urusan tu. Yang ada pembinaan kilang ke apa, langsung tak ada kaitan. Saya orang luar, tapi saya terkena sekali kesan dia. Okay, negatif. Kesan negatif tu. Okay, seterusnya. Okay, so so Q2 have a output which is less than the Q1. So in the absence of intervention free market, will tend over to provide or over consume goods and services whether a negative externalities. Kat sini so dekat sini kita assume yang example there are no externalities arising from consumption. Next. Next, Aina. Aina, next. Okay, so this a graph of negative externalities for the social welfare loss. The social optimum is at P2Q2. Social optimum is a level of consumption of any goods and services occur where the benefit to the user of the last unit consumed. Yang triangle orange tu is a dead weight loss of welfare. It's a result of the market failure, which the Q1 is the market output supply is higher than the Q2. That welfare loss is a loss of economic efficiency in terms of utility for consumer, such that the optimal or allocative efficiency is not achieved. Which it can be stated that the loss of total welfare or the surplus due the reason like subsidy, pricing and externalities. So the Q2 marginal social cost is greater than the marginal private benefit. So that we are losing some welfare as shown by the orange shaded area. Yang triangle orange tu adalah dead weight loss of welfare. Yang marginal social cost ni lebih tinggi daripada marginal private benefit. Okay, sebenarnya Iris cuma nak bagi tahu bahawa bila dah masuk sekali kos external cost tadi, maksudnya kos-kos yang terpaksa third party tanggung, so graf tu akan naiklah ke atas. Itu je sebenarnya. Okay, so maksud dia private cost lebih rendah daripada social cost. Memanglah sebab dah termasuk external cost kat situ. Itu je sebenarnya. Betul ya, Irish? Betul, madam. Itu je sebenarnya. Okay, lagi? Dah. Itu je? Okay. Aina dengan Irish nanti minta tolong share slide ni dalam group section. Lepas tu nanti saya akan share pada group section 4. Okay?